Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmatahu wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah SWT ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan sunnya Kau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu. Sama-sama kita bertahmid dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah kurnia, nikmat, anugerah, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Mengizinkan untuk kita sama-sama sekali lagi, sebelum daripada kita melakukan kewajipan Jumaat kita, kewajipan kita untuk mendengar khutbah Jumaat dan juga untuk melakukan solat Jumaat, maka insya-Allah kita cuba hayati satu tazkirah, kita hayati satu peringatan untuk diri kita sendiri, dan juga untuk keluarga kita dan seterusnya kepada sahabat andai kita. Jadi insya-Allah dalam tazkirah Jumaat pada hari ini, ana akan cuba untuk kita bermuhasabah, untuk kita membaca sedikit tazkirah berkaitan dengan kehancuran alam ini dan juga hakikat kematian. Sebab kita kadang-kadang banyak ceramah yang kita dengarnya tentang hidup, tentang kehidupan atas dunia. Jadi apa salahnya kalau jarang-jarang sekali kita bercerita berkaitan dengan bermulanya kehancuran alam ini, itu apa yang dinamakan dengan hari akhirat atau kiamat, dan kemudian bagaimanakah sebenarnya hakikat kematian, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kullu nafsin za'iqatul maut, bahawa setiap daripada yang bernyawa itu pasti akan menempuhi apa yang disebut dengan kematian atau disebut dengan maut dalam bahasa Arab ni. Baik, Allah Subhanahu wa taala firman, kalau kita lihat dalam surah Al-Haqqah, Allah menyatakan fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah. Yang membawa maksud dan ketahuilah bahawa apabila ditiupkan sangkakala bagi tiupan yang pertama, iaitu apabila sangkakala yang pertama ditiupkan, dan bumi serta gunung ganang diangkat daripada tempatnya, inilah yang disebut dengan kiamat, yang disebutkan dengan kiamat, dan dihancurkan kedua-duanya dengan dakatan wahidah, dengan sekali hancur sahaja. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, pada hari itulah maka berlakunya apa yang disebut dengan kiamat. Ini apabila bermula dengan tiupan sangkakala. Ketika ini pun Allah gambarkan bagaimana bumi bergegar, bukit, gunung ganang berpindah daripada tempatnya, diangkat, hancur, berkecai. Dan ketika inilah fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari tersebutlah apa yang disebut dengan berlakunya kiamat, al-waqi'ah, berlakunya al-qiyamah. Jadi pada hari tersebut juga maut akan menerkam segala isi yang hidup di atas muka bumi ini. Segala apa yang hidup di atas muka bumi ini akan diterkamkan oleh maut. Tidak ada yang tinggal satu pun, semuanya akan mati. Baik, kalau kita sebut tentang al-maut, sebut tentang mati, apa sebenarnya yang dikatakan hakikatul maut? Hakikat mati ni apa? Hakikat mati, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Imam Ghazali dalam bukunya yang terkenal Ihya Ulumuddin menyebut bahawa kematian sebenarnya adalah merupakan satu perubahan keadaan roh
daripada memiliki kuasa penuh ke atas jasad kepada kehilangan kuasa tersebut. Itu yang disebutkan mati. Iaitu perubahan yang berlaku, perubahan kepada roh. Kita semua ada roh. Kita semua ni dah ada roh. Jadi apabila berlakunya mati, perubahan ke atas roh tersebut, daripada roh tu dapat menguasai penuh segala anggota tubuh badan kita. Baik, contohnya kita angkat tangan, kerana roh berfungsi dalam diri kita. Kita berpaling, mengeliling kepala, makan, minum, kita berjalan dan sebagainya. Semua itu kenapa kita boleh buat? Kenapa kita boleh buat? Kerana roh berfungsi di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila berlakunya kematian, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa berlakunya perubahan kepada roh, di mana roh dah tak ada kuasa lagi kepada jasad. Maksudnya roh kita dah tak ada kuasa lagi kepada jasad. Kalau biasa roh boleh buka mata, celik, tengok. Kalau biasa roh boleh angkat tangan, boleh bangun, berdiri. Sekarang kita tengok jasad kita terbujur kaku. Terbujur kaku. Tidak ada walau satu pergerakan, tidak ada walaupun satu pergerakan yang berlaku, sama ada di mata, di hidung, di kaki, di mulut, di mana-mana saja di bahagian anggota tubuh badan kita. Kenapa? Kerana selama ini kita boleh gerakkan jari ini pun adalah kerana roh. Jadi apabila berlaku kematian, berlakunya kematian, roh dicabut daripada jasad kita, itu dia melakukan perubahan roh. Maksudnya roh dah tak ada lagi kuasa, tak ada lagi autoriti ke atas jasad. Selama ni sedap kita boleh angkat penumbuk, tumbuk kan? Kenapa? Kerana roh ada, kan? Kita boleh lakukan. Tapi apabila roh dah tak ada, maka ketika itu roh dah tidak lagi menguasai jasad ini, maka sebab itulah maka jasad kita tidak ada apa-apa pun selepas daripada ditinggalkan oleh roh. Tak ada apa-apa pun. Sebab itu secara fitrahnya roh, jasad tersebut akan diambil dan dikebumikan. Akan diambil dan dikebumikan. Sebab kalau tak dikebumikan pun tak ada apa-apa fungsi dah. Dia akan membusuk, lama-kelamaan dia akan membusuk dan sebagainya. Maka menjadikan masalah kepada orang lain pula, kan? Jadi sebab itulah jasad tersebut perlu dikebumikan. Jadi ini yang disebut dengan apa yang disebut apabila berlakunya kematian. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Idza hudiral mu'minu atathu malaikatur rahmati bihariratin bayda fayaqulun ukhruji radiyatan mardiyah anka ila ruhillahi wa rayhanin wa rabbin ghairin ghadban fatakhruju ka'atyabir rihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'da hatta ya'tuna bihi babas sama' fayaqulun ma atyabu hadhihi ar-rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahal mu'minin falahum ashaddu faraha bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi fayas'aluna maza fa'ala fulan maza fa'ala fulan fayaqulu da'uhu fa innahu kana fi ghammid dunya fa idza qala ama atakum qalu zuhiba bihi ila ummihi al-hawiyah." Allah. Rasulullah menceritakan apabila seorang mukmin didatangi oleh kematian. Apabila didatangi oleh kematian, saat kematian akan berlangsung, maka malaikat rahmat datang dengan membawa sehelai kain sutera yang putih. Malaikat rahmat datang bawa sehelai kain sutera yang putih, maka mereka berkata kepada roh tersebut, kepada roh, yang nak mati ni, roh nak keluar ni, maka malaikat rahmat datang. Malaikat rahmat kata apa? Keluarlah dengan hati yang tenang, daging diredai. Keluarlah dengan hati yang redha, radiyatan mardiyah, yang redha lagi diredai kepada kenikmatan Allah, wangian Allah, dan Tuhan tidak akan murka.
ni bagi roh orang mukmin. Malaikat rahmat datang sambut, bawa kan kain sutera yang putih, minta keluarlah. Kan, maka keluarlah roh tersebut lebih wangi daripada kasturi lagi. Allah, roh tersebut keluar dalam keadaan berbau wangi sehingga para malaikat berebut untuk menyentuhnya. Malaikat berebut-rebut untuk menyentuhnya. Mereka lalu membawanya ke langit dunia. Bawa ke langit dunia, roh ini dibawa. Para malaikat yang berada di langit itu berkata, alangkah wanginya apa yang kamu bawa daripada dunia ni. Kan, wanginya yang kamu bawa daripada dunia ni. Roh itu lalu dibawa kepada roh-roh kaum mukminin. Ditempatkan di roh kaum mukminin, maka mereka sangat gembira menyambutnya melebihi seorang daripada kamu apabila seorang keluarganya hilang telah kembali. Sampai gembiranya sambut roh tersebut dengan gitu sekali. Maksud kalau selama ini anak kita hilang, tiba-tiba jumpa anak tu, macam mana kita sambut anak tersebut. Gitulah Rasulullah bayangkan. Roh orang-orang mukmin ni semua sekali nak menyambut roh mukmin yang datang. Roh itu lalu dibawa dan mereka gembira menyambutnya. Dan kemudian mereka lalu bertanya, apa khabar si fulan, apa sabar si fulan. Para malaikat berkata, biarkanlah dia, pakat nak tanya khabar dah. Ya, apabila sampai orang macam mana, oh ni gini pakat masing-masing nak bertanya khabar. Malaikat kata apa? Biarkan dia nanti dulu. Kan, biarkan dia dulu, sebab dia baru saja melepasi daripada kesusahan dunia ni. Kan, orang baru lepas baru lepas daripada dunia ni, tiba-tiba nak tanya macam-macam, nanti dulu. Interaksi yang digambarkan di sini. Apabila roh tu menjawab, tidakkah si fulan telah datang kepada kalian? Mereka menjawab, kalau begitu mestilah dia dihantar ke neraka hawiyah. Allah, maksudnya orang yang roh yang baru meninggal ni tanya, bukan dia dah pergi kan? Bukan dia datang kat sini? Tak ada pun, tak datang pada kami. Maksudnya kalau tak datang sini, sanalah. Sana tu mana dia? Neraka hawiyah wal-iyazubillah. Kan? Ini hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab Al-Janaiz, menceritakan tentang perkara ini. Jadi ini yang kita nak lihat di sini, di mana Abdullah bin Amr bin Al-As, anak kepada Amr bin Al-As, menjelaskan perumpamaan seorang mukmin yang melepaskan rohnya ibarat seperti seorang yang ditawan dalam penjara lalu dibebaskan daripada penjara. Cuba bayangkan, orang yang di jail lama, tiba-tiba dibebaskan, tentulah keluar tu kan, bebas, merdeka, katakan. Macam itulah roh orang mukmin keluar. Maksudnya tak ada masalah kalau mati jadi, kan? Keluar dengan gembira ya, kan? Seolah keluar dengan gembira. Dan Abu Darda kata, aku mencintai kematian kerana rinduku kepada Tuhan. Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata, aku cintakan kematian. Ada orang yang mengharapkan kematian. Aku cintakan kematian, kenapa? Kerana aku rindu kepada Tuhan. Maksudnya bila mati bertemu dengan Tuhan. Apabila mati bertemu dengan Tuhan. Dan Rabi' bin Khaisam mengatakan, tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh orang mukmin lebih baik daripada kematian. Maksudnya orang mukmin ni nak tunggu kematian ni tak jadi masalah. Tidak jadi masalah kepadanya untuk menunggu tentang kematian. Sementara kematian orang-orang yang kafir pula, tadi roh yang keluar daripada jiwa orang mukmin. Orang yang kafir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Anfal ayat 50 dan 51. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bizallamin lil 'abid. Dan amat ngerinya kalau engkau melihat, wahai orang yang memandang, ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir, iaitu dengan cara memukul muka mereka dan belakang mereka, seraya berkata, rasalah kamu azab api neraka yang membakar. Azab seksa demikian adalah disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu sendiri, kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim terhadap hamba-Nya. Maksudnya apa? Maksudnya nyawa orang kafir ni ditarik rohnya
oleh malaikatul maut dalam keadaan dia pukul muka, dia pukul badan belakang mereka dan menyatakan lagi, rasalah azab ni. Rasalah azab. Sampai gitu sekali. Berbeza dengan orang yang mukmin tadi, keluarnya harum semerbak. Sampai gitu sekali diceritakan di sini. Jadi ini yang kita tengok. Sama juga dalam satu hadis, dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab An-Nasa'i, dalam kitab Al-Janaiz, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, menjelaskan orang-orang kafir ini apabila dihadiri oleh mati, maka malaikat azab datang dengan selai kain buruk yang kasar. Okey, orang mukmin tadi apabila roh nak keluar, malaikat rahmat datang tadah bawa dengan sutera putih. Tapi orang kafir, malaikat azab yang datang tadah dengan apa? Bawa kain buruk yang sangat kasar, kain guni lah kita katakan kan, kain buruk yang sangat kasar. Maka mereka berkata kepada roh tersebut, keluarlah dengan benci dan dibenci. Kalau tadi keluarlah kamu dengan radiyah, mardiyah. Tapi bagi orang kafir ini, keluarlah kamu dengan sakhitatan maskhutan, keluarlah dengan keadaan membenci dan dibenci kepada azab Allah Azza wa Jalla. Maka keluarlah roh itu dengan bau yang busuk. Keluar dengan bau yang busuk roh tersebut, melebihi daripada busuknya bau bangkai. Sampai gitu sekali, melebihi daripada busuknya bau bangkai. Dan apabila dia bawa di pintu langit bumi, maka malaikat di tempat itu berkata, oh busuknya bau apa ni kamu bawa ni? Bau apa kamu bawa ni, terlalu busuk sangat ni. Lalu dia dibawa kepada roh orang-orang kafir ditempatkan. Allah, beza kita tengok jauh perbezaan antara roh orang mukmin dengan roh orang yang kafir. Baik, jadi sebab itu kita sentiasa diingatkan dengan kematian. Disyorkan agar kita diingatkan dengan kematian. Aksiru zikra hazimil lazat. Nabi kata perbanyakkan mengingatkan kepada penghancur kelazatan, iaitu maut. Sentiasa diingatkan dengan maut, ingatkan dengan maut. Betul lah, kita ni apabila ingat dengan maut sedikit rasa insaf sikit kan, rasalah insaf. Ini kita kena ingat. Dan ingat apabila seseorang itu dah meninggal. Baik, ini roh dah dicabut masing-masing dah. Roh orang mukmin telah dicabut, orang kafir pun dicabut kan. Dan kita tahu bagaimana cara dicabut dan bagaimana disambutnya roh tersebut kan. Roh rahmat sambut roh bagi mukmin, malaikat rahmat sambut bagi roh mukmin, malaikat azab sambut bagi roh orang yang kafir. Dan apabila meninggal, roh akan berpindah ke alam yang baru yang dinamakan dengan alam barzakh. Akan berpindah satu alam yang baru yang disebut dengan alam barzakh. Dan alam barzakh ni kita tahulah, dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran banyak perkataan yang menyebut barzakhun. Barzakhun. Barzakh ini maksudnya satu dinding pemisah. Maksudnya apabila kita kata berada di alam barzakh, alam yang memisahkan, satu alam yang ada barzakh. Barzakh ini yang memisahkan antara dunia dengan kubur. Itu dia katakan barzakh. Jadi disebut dengan barzakh yang di antara dua benda, di antara alam dunia dengan alam kubur, adanya yang disebut dengan barzakh. Jadi barzakh itu yang menghalangkan antara kedua-dua alam tersebut. Dan hadis-hadis banyak menyebut tentang alam barzakh ini dengan sebutan alam kubur. Ada juga, maksudnya benda yang sama. Kalau kita sebut alam kubur ke alam barzakh, adalah merupakan perkara yang sama. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia selalu saja menangis sambil membasahi janggut dia setiap kali dia berdepan di depan kubur. Setiap kali depan kubur, setiap kali ziarah kubur, berada di perkuburan, maka dia akan menangis. Maka ada orang bertanya kepada dia, jika mengingati syurga dan neraka Tuan tidak menangis, namun jika mengingati kubur kenapa menangis? Tanya kepada Sayyidina Uthman kan, dalam bab ingatkan kepada syurga dan neraka tak menangis pun.
Tapi apabila ingat tentang kubur, menangis. Kenapa? Sayyidina Uthman cerita apa? Sayyidina Uthman kata, Rasulullah pernah bersabda, mana Rasulullah menyatakan, maksudnya kubur adalah tempat akhirat yang pertama. Kalau dia selamat di tempat tersebut, kalau dia selamat di kubur tu, tempat-tempat lain yang akan dilaluinya lebih mudah. Tapi kalau dia tak selamat berada dalam kubur tersebut, maka tempat yang akan dilaluinya akan lebih susah lagi. Tidaklah aku melihat satu pemandangan melainkan kubur lebih buruk daripadanya. Sebab itu dia menangis. Sebab apa? Sebab dia adalah penentuan kat situ. Dan di dalam kubur, keadaan kita berada di dalam kubur melahirkan kengerian dengan ujian-ujian dan juga fitnah yang banyak. Rasulullah pernah menyatakan, satu riwayat daripada Al-Bukhari, walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur misla aw qariban min fitnatil dajjal. Telah diwahyukan kepada aku bahawa kalian akan menghadapi fitnah di alam kubur, di dalam kubur sama atau hampir sama besarnya dengan fitnah dajjal. Sampai gitu sekali fitnah yang berada di dalam kubur. Apa dia fitnah ataupun ujian bagi orang yang berada di alam kubur? Fitnah yang pertama yang dialami seseorang yang baru saja masuk alam kubur ialah himpitan kubur yang amat kuat hingga mematahkan tulang-tulang rusuknya. Himpitan kubur, itu fitnah yang pertama yang Nabi sebut, innalil qabri daghdatan walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'd bin Mu'az. Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang sangat kuat. Himpitan yang sangat kuat. Anda ada seseorang yang boleh selamat daripada himpitannya, maka selamatlah Sa'ad bin Mu'az. Ini yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang himpitan. Kita tengok tentang apa yang disebut dengan himpitan. Dan pertanyaan-pertanyaan kubur, antaranya juga adalah pertanyaan yang ada di dalam kubur. Jelas kita semua dah tahu tentang pertanyaan. Nabi kata apabila seseorang itu dihantar, dimasukkan dalam kuburnya, dan orang yang menghantarnya balik ke rumah masing-masing, kemudian dia akan dengar derapan langkah mereka balik ketika itu, maka ketika itulah Nabi mengatakan datangnya dua orang malaikat dan mendudukkannya. Malaikat datang duduk dalam kubur tersebut. Duduk dalam kubur tersebut. Kedua-duanya lalu bertanya, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini? Malaikat tanya. Lelaki ini itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang tersebut mukmin, dia akan jawab dengan tegas, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Asyhadu annahu abdullah. Dia adalah hamba Allah wa rasuluh, dan juga dia adalah merupakan rasulnya. Maka malaikat tanya lagi, lihatlah tempatmu di dalam lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan tempat di syurga. Sampai gitu apa boleh kita boleh jawab soalan yang menyatakan siapa lelaki ini? Kita pun jawab, aku naik saksi bahawa dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas kalau orang boleh jawab persoalan-persoalan yang dipersoalkan sedemikian. Dan lalu itu bagi yang mukmin. Tapi bagi yang munafik dengan bagi orang yang kafir, malaikat akan bertanya, siapa pandanganmu terhadap lelaki ini? Kenal ke tak lelaki ini siapa dia? Maka orang munafik dan orang yang kafir tidak akan dapat jawab. Dia akan kata tak kenal. Tak kenal. Nak kenal macam mana? Atas dunia ni pun dia tak buat sunnah Nabi. Atas dunia ni dia tak ikut pun ajaran Nabi. Atas dunia ni pun Nabi kata jangan buat, dia buat. Jadi nak kenal macam mana semasa berada dalam barzakh? Alam kubur dia jawab tak kenal. Dia jawab kepada malaikat tak kenal. Aku tak tahu. Aku hanya ikut apa yang diucapkan manusia tentangnya. Lalu kedua-duanya membentak dengan kasar. Kan? Engkau tak tahu
Tak tahu baca. Malaikat tu hantar dengan kasarnya, lalu dipukul dengan pukulan daripada besi di bahagian kepalanya antara kedua telinganya, dipukul tom. Sekali. Kan? Sebab apa? Salah jawab. Kan? Salah jawab, tak boleh jawab. Maka dia akan memekik, dan suaranya didengar oleh semua makhluk selain daripada jin dan juga manusia. Dia memekik, dan makhluk-makhluk lain atas dunia ni dengar pekikan dia itu, kecuali manusia dengan jin. Jadi jangan pelik lah kita kata, tak dengar, memang tak dengar lah. Kan? Sebab apa? Sebab Nabi kata manusia memang tak dengar. Manusia memang tak dengar. Jadi hadis ini memberikan pengajaran kepada kita tentang adanya apa yang disebut dengan azab kubur. Dan salah satu keyakinan yang kita kena percaya, bahawa adanya apa yang disebut dengan azab kubur. Kita tak nak Munkar Nakir, Munkar Nakir mengatakan kau tak tahu, kau tak tahu, kau tak baca. Kita tak nak sampai ditengking, sedemikian rupa. Jadi itu kita kena ingat adanya apa yang disebut dengan azab kubur. Jadi menyesallah sebelum daripada kita menyesal nanti. Maksudnya menyesal yang pertama itu menyesal atas dunia, sebelum daripada kita menyesal di dalam kubur. Takut memang bandar sampai dalam kubur baru menyesal. Allah, kenapa aku tak ikut Nabi kata? Kenapa aku tak ikut sunnah Nabi? Kan? Masa dalam tu sepatutnya atas dunia ni lagi, kenapalah aku tak ikut sunnah Nabi? Kenapalah aku tak ikut cakap Nabi? Kan? Jadi Imam At-Tirmizi pernah meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah." Qal in kana muhsina nadima alla yakuna zdada wa in kana musian nadima alla yakuna naza'a. Apa maksudnya? Nabi kata siapa yang meninggal dunia, yang mati pasti akan menyesal. Macam mana? Siapa yang meninggal, siapa yang mati pasti akan menyesal. Sahabat bertanya, menyesal apa ya Rasulullah? Apa yang nak disesalkan? Nabi jawab apa? Jika dia orang baik, dia akan menyesal kerana dia tidak menambahkan kebaikan. Rupanya pasal tu. Maksudnya kita semua ni akan menyesal. Menyesal. Kan? Tapi kalau kita ni orang yang baik, orang yang beriman, orang yang sentiasa datang ke masjid, kan? Orang yang tak pernah buat, tak melakukan dosa dengan kerap, maka orang ini dia menyesal, Nabi kata, kerana tak tambah banyak lagi kebaikan. Sepatutnya aku buat banyak lagi kebaikan. Allah, setakat tu saya aku buat baik, sepatut banyak lagi aku buat baik. Kan? Allah menyesalnya dulu masa hidup atas dunia ni, yang sekali seminggu je datang ke masjid, sepatutnya tiap-tiap hari aku datang ke masjid. Gitu sepatutnya. Kan? Sepatutnya macam tu. Dan jika dia orang yang jahat, dia akan menyesal kerana tidak berhenti daripada kejahatan. Menyesal sebab apa? Kenapalah aku buat jahat dulu? Kenapa aku tak berhenti? Kenapa aku tak jadi aku tak jadi baik? Kan? Jadi itu yang berlaku. Jadi sebab itulah azab kubur ini adalah merupakan sesuatu perkara yang benar, berdasarkan kepada dalil-dalil yang qat'i daripada Quran dan daripada sunnah. Itu kena ingat. Kan? Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Mereka didedahkan kepada lubang api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka mula berada di alam barzakh. Mula berada di alam barzakh itu dah didedahkan kepada mereka pagi dan petang. Tengok. Tengok apa dia? Tengok bahan api neraka. Gitu sekali, gitu sekali. Sebab itu Nabi kata, kalau orang yang meninggal dunia, akan diperlihatkan padanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan petang. Akan dipertontonkan. Live. Tiap-tiap hari boleh. Kan? Kalau sekarang kat rumah ni, duduk kat rumah, bangun pagi, tak ada kerja lain, buka, tengok TV. Kan? Dalam kubur pun tengok juga. Kan? Tak kena bayar. Kalau Astro kena bayar banyak kita. Kan? Tiap-tiap bulan. Tapi ini tak kena bayar. Free je. Dipertontonkan. Dipertunjukkan kepada kita tiap pagi dan juga tiap petang.
diperlihatkan tempat tinggal dia. Kat mana tempat tinggal dia ni? Dia akan dipergikan ke mana? Dibawa ke mana? Jika dia penduduk syurga, maka diperlihatkan syurga. Allah, duk tengok syurga je hari-hari. Kan bila nak pergi ni, bila tak sabar. Kan tengok diperlihatkan syurga. Tapi bagi orang yang penghuni syurga, bagi penghuni neraka, maka akan dipertontonkan kepadanya neraka tiap-tiap hari. Tengok pagi dah petang, duk tengok neraka sahaja. Sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa beriman dengan azab dan fitnah kubur adalah satu kewajipan. Beriman dengan azab dan juga fitnah kubur satu kewajipan. Mempercayai fitnah dan juga azab kubur ini satu kemestian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh manusia yang jujur, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita kena percaya. Tak boleh orang mukmin atau kita menyatakan kita tak nak percaya. Tak boleh. Sebab perkara ini disabitkan dengan hadis-hadis yang qat'i dan juga ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali dijelaskan tentang perkara ini. Baik, sebab-sebab azab kubur. Penyebab utama azab kubur ialah sifat yang tercela dalam jiwa manusia. Allah, ini kena jaga sangat. Hati kita ni kena jaga. Hati kita kena jaga. Hati mau baik kan? Kena baik. Kan? Kena baik hati. Kena ingat. Sebab apa? Sebab salah satu daripada orang yang kena azab kubur kerana hati tak baik. Jadi sebab itu kena jaga penyakit hati. Kena jaga penyakit hati. Nabi kata yusallatu 'alal kafir fi qabrihi 99 tinnina talda'uhu hatta taqum as-sa'ah falau anna tinnina minha nafakha fil ardi ma ambatad khadira. Akan diutuskan untuk orang kafir dalam kuburnya 99 ekor ular yang sangat besar dalam kubur. Sebab tu banyak cerita-cerita kalau kubur tu ada ular, kan? Ada yang menyatakan di sini menyatakan Ibn Hibban meriwayatkan bahawa ada 99 semua menggigit dan mematuknya hingga hari kiamat. Andai seekor saja daripada ular itu keluar ke dunia menyembuhkan racunnya, maka tidak akan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini. Allah, sampai gitu sekali racun dia ni, kena sikit saja pun dah situ. Jangan hairan dengan bilangan banyak ular ini. Imam Ghazali kata jangan hairan, sebab bilangan itu sebanyak bilangan akhlak yang tercela yang dimiliki oleh seseorang. Ini sifat yang tercela dalam hati, sombongnya, dengan riaknya, dengan hasad kepada orang lain, dengkinya, dengan dendam kesumatnya, dengan su'uzon, sangka buruk kepada orang, dengan sifat-sifat yang lain lagi. Banyak sekali sifat-sifat tersebut. Dan juga an-namimah. Namimah ni mengadu domba, memperlaga-lagakan seseorang dengan seorang yang lain. Tengok kamu, dia kata kepada kamu, dia pergi buat zina. Tengok dia kata kepada kamu gini-gini je. Akhir gaduh dua orang, tak pasal-pasal. Kenapa? Kerana mengadu domba, ghibah, mengumpat orang-orang, tidak melakukan istibra' selepas daripada kencing. Ini juga ada hadis yang menjelaskan tentang perkara ini. Aktsaru azabil qabri fil baw, iaitu kebanyakan azab kubur disebabkan oleh kencing. Kebanyakan azab kubur disebabkan oleh kencing. Dan azab kubur juga disebabkan oleh ratapan kepada mayat. Ratapan kepada mayat. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, Nabi pernah bersabda, al-mayyit yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayat diseksa di kuburnya kerana ratapan seseorang kepadanya. Meratap. Sebab itu meratap haram hukumnya. Tak boleh meratap ke atas kematian seseorang. Kan? Meratap ni bukannya menangis, bukan sedih, kan? Meratap lebih daripada tu lagi. Lebih daripada itu lagi. Apa yang disebut dengan ratapan. Baik. Dan kemudian tengok juga beberapa perkara apa yang dinyatakan di sini.
perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Apa dia perkara? Tadi kita tengok perkara yang antara yang menyebabkan kena azab. Kita nak lari daripada azab kubur ni macam mana? Bila duduk dalam kubur dah tak boleh lari dah. Masa atas dunia ni, apa dia? Tip. Ini tip melepaskan diri daripada azab kubur. Kan? Apa dia tipnya? Tipnya ialah yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi menyebut 5 perkara yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada seksa kubur, iaitu ribat, syahid, mengucap, perut dan masa. Itu dia sebut. Kan? Dia sebut yang sedemikian. Ribat ni apa ya? Ribat ni adalah berjaga di sempadan negeri umat Islam untuk menghadapi serangan musuh yang mengancam. Orang yang mengawal sempadan. Orang yang mengawal sempadan. Setiap orang yang mati akan ditutup dengan amalannya yang terakhir, kecuali orang yang mati sambil berjaga di jalan Allah. Orang yang berkawal, maksudnya orang yang syahid lah. Orang yang berkawal di sempadan, jaga kerana fi sabilillah. Sesungguhnya amalannya akan terus berlanjutan hingga hari kiamat dan dia akan berasa aman daripada fitnah kubur. Itu Nabi jelaskan tentang perkara tersebut. Ribat. Yang kedua syahid. Orang yang syahid, orang yang gugur dalam medan perjuangan untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, juga bebas daripada azab kubur. Imam Qurtubi kata orang yang mengucap. Apa maksud mengucap? Iaitu membaca bacaan-bacaan tertentu yang dikhabarkan oleh Nabi SAW untuk menjauhkan fitnah kubur. Apa dia yang disebutkan di sini? Kalau kita kerap, lagi banyak kita minta, lagi besar peluang untuk kita dapat. Mintalah. Kan? Minta. Sebab Imam Bukhari dengan Muslim banyak meriwayatkan hadis yang membawa cerita tentang bagaimana Nabi SAW minta perlindungan daripada azab kubur. Nabi sendiri minta. Kan? Nabi sendiri meminta. Maka kat dunia ni kita banyak minta lah, ya Allah. Kan? A'udzubika min azabil qabri. Kan? Minta jauhkan dari aku daripada azab kubur. Yang kita duk baca selepas daripada kita baca tahiyat akhir tu kan, itu doa yang kita duk baca. A'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil dajjal al-masih. Wa min, banyak lagi doa-doa yang kita baca. Jadi kalau lepas solat kita baca, ni kena. Jadi lagi banyak, lagi cantik. Ya, lagi banyak kita baca, lagi cantik. Begitu juga antara yang boleh melepaskan azab kubur adalah dengan membaca surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca surah Al-Mulk. Sebab dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi pernah menyebut surah ini sebagai penyelamat daripada azab kubur. Hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjih min azabil qabri. Nabi sebut dia ni, iaitu surah Al-Mulki ni boleh mencegah, boleh menyelamatkan daripada azab kubur. Surah Al-Mulk. Nampak simple je surah kan? Pendek je kan? Baca surah Al-Mulk. Kemudian memperbanyakkan istighfar semasa hidup dapat membantu kita jauh daripada kesulitan di dalam kubur. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhdi daripada seorang tabi'in, Abu Minhal berkata, tidak ada jiran yang terbaik dalam kubur selain daripada istighfar yang dibaca dengan banyak. Maksudnya kalau kita nak ada jiran dalam kubur kita, atas dunia ni, bacalah seberapa banyak zikir. Kan? Bacalah, ucaplah seberapa banyak zikir. Dan perut, yang disebut perut oleh Imam Qurtubi kat sini, maknanya sakit perut. Orang sakit perut boleh selamat daripada azab kubur. Kan? Sakit perut. Orang yang mati kerana sakit perut dikhabarkan selamat daripada azab kubur. Abdullah bin Yasar berkata, suatu hari aku duduk bersama dengan Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Urfutah, lalu diberitakan bahawa seorang baru saja meninggal kerana sakit perut. Kedua-duanya lalu sangat berminat untuk melawat jenazahnya. Salah seorang berkata kepada lain, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mati kerana sakit perut tidak akan diazab dalam kubur? Yang lain pula menjawab, ya. Yang lain pula menjawab, ya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab Al-Janaiz. Ini sesuatu. Kemudian masa artinya ialah hari yang tertentu.
Maksudnya siapa yang mati pada hari ataupun malam Jumaat, maka dia terpelihara daripada azab kubur. Ini hadis riwayat daripada Imam Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Tapi walaupun ada pun sanad yang dhaif. Kan? Tapi ada hadis ni. Semua sanad ni ada sanad yang dhaif daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim itu mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, melainkan Allah akan menjaganya daripada fitnah kubur. Jadi hadis ini mungkin ada yang berpertikaikan, kerana memanglah hadis ini sanadnya adalah sanad yang dhaif. Tapi walaupun mana pun kita tengok dari aspek maknanya, memang clear lah. Pasal apa? Sebab Jumaat adalah merupakan penghulu bagi segala hari. Ya, tapi tak semestinya macam tu, tak semestinya. Ni kalau tak meninggal hari Jumaat ni mati tak baik. Bukan. Tak mesti macam tu. Nabi pun meninggal hari Isnin. Ya, Nabi sendiri. Ya. Jadi itu yang kita kena ingat, dan kita dalam berpegang kepada sesuatu perkara, terutama berkaitan dengan hadis-hadis yang sanad yang dhaif dan sebagainya lah, tentang perkara ini. Jadi itulah beberapa perkara yang kita tengok. Dan kemudian apabila kita berada di alam barzah, seberapa lama yang memungkinkan, maksudnya tak tentulah kita berada di alam barzah ni berapa lama kan. Kita tengok datuk kita yang meninggal 20 tahun yang lalu, 20 tahun dia duduk kat situ. 20 tahun dah. Kita tak tahu lagi kalau meninggal hari ni, tak tahu berapa tahun, tak tahu lagi. Kan, dengan berlakunya kiamat. Sebab apabila berlaku kiamat lah, tiupan sangkakala yang berlakunya kiamat. Apabila berlaku kiamat, tiupan sangkakala yang kedua, barulah hidup balik. Kan? Baru hidup balik, barulah berjalan terus kepada mahsyar. Itu satu proses lagi. InsyaAllah kita akan tengok proses pada mahsyar ni macam mana pula akan datang. Kan? Akan pergi kepada satu proses yang disebut dengan padang mahsyar. Maka apabila tiba, Allah akan memulakan proses pembangkitan kembali. Dalam surah Yasin kita dah baca ayat 51 dan ayat 53. Dia ditiupkan apabila ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera daripada tempat kuburnya menuju kepada Tuhan-Tuhan mereka. Apabila sampai, ni roh orang kafir ni akan mengatakan, syurakalah kami, syurakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami ni? Kan? Siapa yang membangkitkan kamu daripada tempat tidur kami ini? Inilah janji yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. Maka itulah manusia akan dibangkitkan, dan bangkitkan pula dalam keadaan telanjang. Dibangkitkan pula dalam keadaan tidak bersepatu. Ada hadisnya, tidak memakai selipar. Dan dibangkitkan pula tidak dalam keadaan berkhatan. Itu situasi yang akan dibangkitkan kelak. Apabila Nabi jelaskan sedemikian, maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tak malukah kita antara lelaki dengan perempuan sebab masing-masing dibangkitkan dalam keadaan sedemikian?" Maka Nabi menjawab, "Ya Aisyah, masa tu tak ada soal malu." Tak ada persoalan malu. Sebab apa? Sebab ketika itu Nabi kata, masing-masing gelisah, masing-masing disibukkan dengan situasi masing-masing, dan disibukkan dengan situasi masing-masing. Macam mana situasi masing-masing. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak sebagai pengajaran kepada kita pada tengah hari ini, untuk kita mengambil sedikit berkaitan dengan kematian. Sebab itulah banyak perkara-perkara yang kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, untuk kita membantu saudara kita yang sedemikian. Membantu saudara kita yang sedemikian. Saudara kita yang macam mana? Saudara kita yang meninggal. Nabi kata, apabila kita pergi melawat jenazah, katakanlah yang baik-baik, katakanlah khairah, katakanlah benda yang baik sahaja kepada jenazah tersebut. Jangan duk pergi cerita benda-benda bab jahat pula. Inilah dulu ni duk buat jahat kepada aku, dulu duk hidup gini pada muka. Gitu pula. Jangan, tak kira lah walaupun siapa dia sekalipun, kan, kita kata yang baik kepada dia. Sebab itu masa kita doa, untuk solat jenazah tu, tak ada doa yang tak baik. Tak kira lah jenazah depan kita tu jenazah siapa,
Kan? Tapi biasanya kita akan baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita minta Allah kasihanilah dia, ampunilah dia ya Allah. Kan? Itu yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ji'naka syufa'an lahu. Kami datang ya Allah untuk bagi syafaat kepada dia ya Allah. Masuk bagi syafaat ni maksudnya masuk kalau datang tu kalau boleh memang semangatnya nak bantu dia kalau boleh. Nak bantu ni yang jenazah ni, roh ni nak bantu dah dia. Apabila datang tu. Itu dengan sedemikian kata. Sebab itu apabila baca lagi doa, apa baca lagi doa? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai satu taman daripada taman-taman syurga. Kita doa kepada dia. Wala taj'alillahu lahu hufratan min hufarin niran. Dan janganlah kamu jadikan kubur dia tu, lubang kubur dia itu sebagai satu parit, satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Itu kita doakan kepada si jenazah. Bukan main-main doa kita tu. Bukan main-main doa kita kepada dia. Tak cukup dengan masa solat jenazah lagi. Masa lepas atas kubur lagi. Doa juga. Lepas tu tahlil, buat doa juga. Kenapa? Kerana mengharapkan. Persoalan sama ada macam mana, boleh ke sampai ke tak sampai, kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita kenal dia, kita tahu dia, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah yang terbaik pada dia, ampuni dia ya Allah. Itu yang terbaik. Jadi itulah, jadi insya-Allah kalau ada masa dia akan datang, kita akan sambung lagi bagaimana pula keadaan situasi kita apabila berada di mahsyar. Apabila berada di mahsyar nanti. Jadi itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Makluman kepada semua, malam ni kita ada satu ceramah khas lepas daripada maghrib untuk menggantikan kuliah maghrib. Jadi kuliah maghrib malam ni tak adalah. Kita gantikan dengan satu slot khas, kuliah khas yang akan disampaikan oleh Yang Bahagia Al-Fadhil Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi insya-Allah Yang Bahagia Sahibus Samaha akan bersama dengan kita pada malam ni lepas pada maghrib. Kita akan dengar apa yang akan diperkatakan oleh Sahibu As-Samaha. Dan insya-Allah pagi besok kita ada kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Bahagia Al-Fadhil Ustaz Idris Ismail. Dan untuk kuliah-kuliah berikutnya, kuliah maghrib berikutnya sebagaimana yang telah dijadualkanlah. Semuanya biasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Allah, sungguh tak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan sungguh Kau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dimaklumi oleh imam kita sebentar tadi bahawa Yang Bahagia Sahibul Samaha Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri mungkin yang akan sampai agak lewat sedikit dengan keadaan jam. Anak pun baru datang daripada sana bertemu dengan beliau baru sampai saja dan tengah makan, dan mungkin sekarang ni dalam perjalanan lah. Jadi untuk mengisi masa yang kosong ini, Ana nak bawakan kita semua, Ana nak sambungkan terhadap apa yang telah kita nyatakan, yang Ana sebutkan dalam tazkirah Jumaat tengah hari tadi. Kita dah bincang dalam tazkirah Jumaat tadi
bagaimana apabila sakaratul maut, apabila sakaratul daun mendatangi seseorang. Apa yang disebut dengan mati kita dah tahu tadi. Ana dah ceritakan mati ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ialah merupakan perpindahan roh. Perpindahan roh, di mana daripada roh dapat menguasai jasad kita kepada roh tidak dapat menguasai lagi jasad kita. Jasad kita ni kita boleh gerakkan tangan, boleh gerakkan mata, boleh gerakkan apa sahaja jasad kita ini adalah kerana adanya roh. Jadi apabila roh itu dah tak ada, dia telah berpindah, maka dia dah tak dapat menguasai lagi jasad kita. Maka apabila tak dapat menguasai jasad kita, maka apa yang dilakukan? Maka kita telah berada dalam keadaan yang disebut dengan mati, dan akan ditajhizkan kita sehinggalah dikebumikan di liang lahat, dan itulah dinamakan perpindahan kita kepada satu alam dunia kepada satu alam yang disebut dengan barzakh, iaitu alam barzakh. Sebenarnya telah nyatakan tadi juga bahawa barzakh ini adalah merupakan satu dinding yang menghalangkan antara dua tempat, satu dinding yang menghalangkan antara dunia dengan akhirat. Dan di alam barzakh inilah kita ditimpa dengan berbagai-bagai fitnah, kita akan ditimpa dengan berbagai-bagai ujian. Antara salah satu fitnah ataupun ujian yang ditimpakan kepada kita, sebagaimana yang nyatakan tadi juga, kita keadaan seseorang itu akan dihimpit di dalam kubur masing-masing. Adanya persoalan mungkar dan juga nakir. Persoalan mungkar dan juga makir. Disebut soalan pertama yang disebut, kenal ke tak siapa lelaki ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijawab kenal, alhamdulillah. Kalau dijawab tak kenal, maka di situ juga malaikat akan mainkan peranan dengan memukul sehingga menjerit jeritannya sampai dinyatakan didengari oleh semua makhluk kecuali jin dan juga manusia. Baik, dan kemudian selepas pada itu kita berada dalam keadaan fitnah dan berada dalam keadaan ujian, cabaran semasa berada dalam barzakh, maka tibalah satu keadaan di mana disebut kita akan dibangkitkan semula. Maksudnya dihidupkan semula, dibangkitkan semula. Di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ya Aisyah, bahawa kita semua ni manusia ini akan dibangkitkan semua dalam keadaan yang bertelanjang bulat, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak memakai sepatu, tidak memakai selipar, dan dalam keadaan yang tidak berkhatan, sebagaimana seorang manusia dilahirkan oleh ibunya semasa berada di atas dunia. Jadi ketika itulah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah seseorang akan malu dengan seorang lelaki? Ar-rijal wan nisa, antara lelaki dengan perempuan pula tidakkah malu? Orang itu tengok yang ini tengok yang itu dan sebagainya. Rasulullah jawab, ya Aisyah, masa itu tidak ada persoalan malu. Sebab masing-masing nak bawa diri masing-masing. Masing-masing tidak menghiraukan siapakah yang berada di sisinya. Suami tidak menghiraukan isteri, isteri tidak menghiraukan suami, ibu tak menghiraukan anak-anak, anak-anak tak menghiraukan ibu bapa, rakan-rakan dah tak kenal siapa dan sebagainya. Kenapa? Kerana masing-masing nak bawa diri masing-masing. Sebab banyak hadis-hadis yang digambarkan oleh Nabi SAW, matahari hingga ke sejengkal daripada kepala dibandingkan disebut oleh Nabi SAW. Manusia akan mengeluarkan peluh kerana kehangatan, kerana kepanasan yang amat sangat, sehingga kan ada peluhnya. Nabi gambarkan ada seseorang itu yang peluhnya sampai ke buku lari, ada yang peluhnya sampai ke lututnya, ada peluhnya sampai ke pusat, ada peluhnya sampai ke dada, ada peluhnya sampai ke hidung, ada peluhnya mengenali sampai ke kepalanya. Dalam situasi sedemikian, manusia akan tercari-cari siapa yang boleh memberikan syafaat, siapa yang boleh memberikan syafaat, siapa yang boleh memberikan syafaat ketika itu. Masing-masing mencari-cari syafaat tersebut. Maka diceritakan bahawa di kalangan manusia dia akan cari, apabila mencari, mereka akan jumpa dengan Adam AS, sebab Adam adalah merupakan bapa kepada semua manusia. Jumpa dengan Adam, ya Adam, kami nakkan syafaat engkau ya Adam, bolehkah tolong kami ya Allah dalam keadaan kami yang sedemikian? Sehingga Adam menyatakan, aku bukan ahlinya,
Aku bukannya orang yang layak memberikan syafaat, sebab aku sendiri pun melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku malu nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nak minta syafaat untuk kamu semua. Maka kamu pergilah cari Nuh. Sebab apa? Sebab Nuh adalah merupakan rasul yang pertama diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ramai-ramai pergi jumpa dengan Nuh AS. Ya Nuh, sama juga minta sebagaimana minta dengan Adam. Wahai Nuh, berilah kami syafaat, kami dah tak tertahan dalam keadaan sedemikian. Teruskanlah hadapkan kami kepada perbicaraan. Terus dihisapkan kami dah tak mampu berada dalam keadaan yang sedemikian. Maka Nuh AS menjawab juga sebagaimana yang dijawab oleh Adam. Aku juga sebenarnya tak dapat nak menolong, nak membantu kamu. Aku juga melakukan dosa, bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu aku nak minta. Kamu pergilah jumpa dengan Ibrahim alaihissalam, kerana Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Mudah-mudahan dia dapat bagi. Cari pula manusia Ibrahim alaihissalam, jumpa dengan Ibrahim. Maka tanya Ibrahim, sama juga jawapan yang diberikan oleh Ibrahim. Ibrahim pula mengesyorkan, kamu pergilah cari Musa. Carilah Musa. Kerana apa? Kerana Musa pernah bertutur-tutur bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan kalamullah. Maka mereka pergi jumpa dengan Musa. Sama juga Musa menjawab semikian. Musa kata, kamu pergilah cari Isa alaihissalam, kerana Isa adalah ruhullah. Gelaran Isa adalah ruhullah. Kamu pergi cari dia. Apabila pergi cari Isa, Isa juga jawab sama juga, aku tak boleh memberikan syafaat, tapi kamu carilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila bertemu dengan Muhammad, kamu telah menemui orang yang tepat. Ini kita tengok bagaimana. Sebab itu Nabi menjelaskan bahawa kan, aku ini bawa umat yang terakhir. Aku ini bawa umat yang terakhir, tetapi umat akulah besok di pada mahsyar yang paling utama yang akan dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, dalam keadaan umat-umat Nabi lain tak sempat lagi, Nabi Muhammad dah, umat Nabi Muhammad dah pun dihisap daripada awal lagi. Umat lain tak tahu ke mana lagi. Jadi ini yang kalau kita perhatikan kan, beberapa perkara yang berlaku di mahsyar. Jadi insya-Allah yang bahagia saya bersama pun dah diberitakan sampai ke masjid kita. Jadi ana rasa itulah yang dapat anak buat pengisian sebagai sambungan daripada tazkirah Jumaat yang tadi, tengah hari tadi, untuk kita sambung lagi, dan insya-Allah kita akan sambung lagi sampailah kita akan tengok bagaimana di mahsyar, apa-apa peristiwa yang berlaku dan sebagainya. Jadi ana rasa itu saja yang dapat anda sampaikan untuk anda memberikan insya-Allah kita beri laluan dahulu kepada yang bahagia saya bersama untuk melakukan solat sunat dan sebagainya. Jadi anda ambil sedikit lagi lah. Jadi itulah situasinya. Kalau kita tengok apabila sedemikian, yang disebut dengan keringat peluh tadi sampai kepada tahap yang sedemikian, dan kemudian barulah dihisapkan. Kita kena ingat, kita berada di proses tersebut, banyak proses-proses. Sampaikan keadaannya sedemikian, orang mencari-cari di mana bayangan untuk berlindung. Mencari-cari di mana bayangan untuk berlindung. Kalau kita pergi pada Arafah tu, kita akan cari mana ada pokok kita nak berlindung ni. Ya, nak cari berlindung. Mana ada pokok. Sekarang pun kita tengok cuaca kita musim panas sangat, kalau duduk bawah tak ada bayang sikit pun, Allah, tak tahulah macam mana. Kan? Besok lebih daripada itu lagi. Digambarkan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang perkara ini. Sab'atun yazilluhumullahu yawmal qiyamah fi zillih yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan sahaja yang disebut yang akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah bayangan Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tak ada bayangan yang lain selain daripada bayangan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh memberikan bayangan, yang boleh memberikan teduh kepada seseorang. Ada 7. Maka Nabi dah cerita kepada kita 7. Ayolah kita menjadi di kalangan orang yang mempunyai 7 sifat ini. Apa dia? Cara ringkasnya ana sebut, yang pertama imamun adil, iaitu imam yang adil, pemimpin
mana-mana pemimpin yang adil. Tak kira lah pemimpin dari aspek keluarga dia pun sebagai pemimpin, dari aspek jabatan dia sebagai pemimpin, di kampung dia pemimpin, di negeri dia pemimpin, di negara dia pemimpin dan sebagainya. Imamun adil, dia memimpin dengan adil. Ini penting kan, untuk meletakkan perkataan adil kepada seorang pemimpin di mana-mana saja organisasi, jabatan, negeri, negara dan sebagainya, dapat berlindung di bawah arasy, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, iaitu seorang pemuda. Disebut muda, orang muda. Orang muda yang bagaimana? Orang yang muda yang hidupnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muda yang hidupnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebut rajulun zakarallahu fi khala'in fafadat ainahu, seorang lelaki yang mengingati Allah, seorang lelaki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang sunyi. Fafadat ainahu, mengalir air matanya kerana ingatkan Allah. Sebut saja nama Allah, subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mengalir air matanya kerana ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lelaki yang boleh berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hati dia teringat, tersangkut pada masjid. Masya Allah, ahli masjid, kita sebut sebagai ahli masjid, walaupun duduk kat mana sekalipun. Apatah lagi kalau duduk kat rumah di sekitar, yang berada di sekitar masjid, ataupun duduk di kawasan yang dengar azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar saja Allahu Akbar, hati dia tak selesa, gementar hatinya, tak boleh, aku walaupun apa kena datang juga ke masjid. Ini orang yang mu'allaqun hati dia, hatinya terikat dengan masjid. Pergilah ke mana sekalipun, dia musafirlah ke mana sekalipun, kalau nak solat jumpa masjid, mesti dia masuk masjid. Orang yang macam ni, apa lagi dia bermukim di mana-mana tempat, dia akan berada di masjid sepanjang masa, khususnya 5 waktu sehari semalam semasa waktu-waktu solat. Ini orang yang keempat. Dan orang yang seterusnya, rajulani tahabba fillah, dua orang yang bercinta, yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansab wa jamalin ila nafsiha, lelaki yang memang dipujuk, dirayu, yang diajak oleh perempuan. Perempuan ini pula mempunyai kedudukan, mempunyai kecantikan dan sebagainya, untuk berbuat sesuatu dengan dirinya, berbuat maksiat dengan diri dia, tetapi lelaki ini meninggalkannya dengan menyatakan qal inni akhafullah rabbal alamin. Jadi hasil itulah sedikit banyak bahagia saya bersama pun dah bersedia. Jadi dengan segala hormatnya ana menjemput saya bersama Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri untuk memulakan ceramahnya kepada kita, insya-Allah. Fadhil masykurah.